Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Vivo V23e 5G. Ini adalah smartphone Vivo yang paling latest dan dia hadir dengan dua variant, which is yang ni V23e 5G dan satu lagi V23e biasa je. Dan kalau yang satu tu tak ada 5G dan yang ini ada 5G, maknanya kedua-dua smartphone ni menggunakan chipset yang berbeza. Dan dah jadi satu trademark Vivo yang mana kalau smartphone V series dilancarkan, diorang akan fokuskan dekat kamera department. And dia punya keutamaan dia ialah dia punya kamera selfie. Jadi dekat Vivo V23e 5G ni, dia punya kamera selfie menggunakan megapiksel yang cukup besar, 44 megapiksel. Dan kalau kamera selfie dia dah mempunyai resolusi yang tinggi macam ni, 44 megapiksel, sudah semestinya detail gambar tu nampak lebih tajam, nampak lebih jelas. Dia punya warna pun cantik, true to life, warna yang natural. Dan aku dah cuba dia punya kamera selfie ni dekat pelbagai situasi cahaya, situasi lighting. Dia punya exposure dan juga kontras gambar tu memang dijaga dengan baik. Dia well exposed. Dan dekat Vivo V23e 5G ni, dia ada pelbagai style untuk portrait mode. Tambahan pula, musim-musim pandemik macam ni, semua orang tengah pakai mask dekat public. Korang jangan risau dengan dia punya sistem autofocus. Sebab dekat Vivo V23e 5G ni, dia ada teknologi eye autofocus. Kira dia akan autofocus dekat kita punya mata lah. Dia detect by kita punya mata, bukan kita punya muka. Yelah, kalau detect kita punya muka, kita dah pakai mask, pakai face shield, everything tu memang susah sikit lah dia nak detect. Untuk autofocus kamera selfie ni, kalau ambil gambar mungkin tak ada masalah. Tapi kalau nak buat video, contoh macam vlog, kat situ akan terjumpalah masalah autofocus ni. So dengan adanya eye autofocus ni, dia akan always detect kita punya mata lah. Jadi aku memang suka gila dekat kamera selfie Vivo V23e ni. Warna dia cantik, warna true to life dan detail dia tajam disebabkan resolusi dia yang tinggi, 44 megapiksel. Jadi kalau sekarang ni korang tengah plan nak cari smartphone untuk buat vlog, nak buat video YouTube ke ataupun nak buat video TikTok, memang highly recommend lah untuk Vivo V23e 5G ni. Dan untuk kamera belakang dia hadir dengan 3 kamera, 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk hasil kamera utama dia pun sama, dapat hasilkan gambar yang cantik, warna yang true to life dan detail yang tajam. Memang puas hati lah untuk kamera utama dia. Dan warna dekat kamera utama dia ni warna yang true to life, tapi warna dia agak vibrant sikit. Dia depends lah. Ada yang suka warna yang agak vibrant macam ni, ada suka warna yang flat lah, warna yang natural je, warna true to life. Tapi secara peribadi aku dah cukup sukalah warna yang dihasilkan oleh Vivo V23e ni. Tak payah nak edit-edit lagi dah. Tinggal ambil gambar, terus dia upload dekat media sosial. Untuk kamera ultra wide dia pula, kamera 8 megapiksel kan, memang tak nak expect terlalu tinggi lah. Apa yang dihasilkan oleh Vivo V23e ni bagi aku dah cukup cantik lah untuk sebuah smartphone mid range. Untuk hasil rakaman kamera utama dia boleh merakam sehingga 1080p 60fps. Dia tak menyokong rakaman 4K. Bagi aku 1080p pun dah sangat mencukupi lah untuk buat rakaman video. Dan juga dia ada fungsi dual view macam ni. Kalau nak dapatkan video yang lebih menarik, bolehlah gunakan dual view macam ni. Sebab boleh dia merakam untuk kita punya muka dan kita boleh tunjuk apa kat depan kita. Alright. So sekarang aku nak try dia punya stabilization macam mana. Kalau dekat aku punya screen ni, serius stable gila. Tak ada goyang-goyang pun dia punya video ni. Okay, so inilah dia dual view dekat Vivo V23e 5G. Memang nice gila. Dan ada feature steady face dekat dia punya rakaman selfie ni. Fungsi dia untuk lebih steadykan lah dia punya rakaman selfie ni. Kalau korang buat video yang berlari ke, yang banyak gerak macam ni, turun tangga macam ni, dia punya video ni akan kekal steady, akan kekal stabil lah. Tak banyak pergerakan dekat dia punya rakaman selfie ni. Beralih ke bahagian design yang premium ni, phone ni hadir dengan dua warna. Phone yang tengah review ni ialah Moonlight Shadow.
Satu lagi, Sunshine Coast. Phone ni serius nipis gila. Vivo namakan dia Ultra Slim Body. Ketebalan body phone ni hanyalah 7.36mm sahaja dan berat dia 172 gram. Bukan itu saja, dia punya frame ni berjenis flat. Jadi ketebalan hanyalah 7.36mm sahaja. Memang sangat nipis. Memang sedap lah untuk pegang Vivo V23e ni. Terasa grip je dekat tangan. Memang best lah untuk scrolling menggunakan sebelah tangan je. Untuk performance dia pula, chipset yang digunakan oleh smartphone ni adalah sebuah chipset yang cukup berkuasa. Jadi untuk buat kerja-kerja yang berat dekat phone ni memang tak ada masalah. Contoh macam nak edit video dekat TikTok ataupun nak buat editing dekat apps editing lah dekat phone ni pun tak ada masalah. Korang boleh je edit video macam biasa. Dan bercakap pasal gaming pun tak ada masalah. Kalau setakat game PUBG dan Mobile Legends tu, makan je lah untuk smartphone ni. Untuk multitasking pun tak ada masalah sebab RAM dia yang besar 8GB. Tambahan pula, dia ada extended RAM sehingga 4GB. In case korang gunakan aplikasi yang terlalu banyak sehingga kan 8GB RAM tu tak cukup, bolehlah tambah 4GB RAM melalui virtual RAM. Internal storage dia pula 128GB dan boleh expand dia punya internal storage ni melalui memory card. Cuma kena korbankanlah SIM slot yang kedua. Jadi MediaTek Dimensity 810 5G dipadukan pula dengan 8GB RAM. Memang dah cukup lah untuk jadikan phone ni sebuah smartphone yang mempunyai performance yang padu. So untuk buat tugasan harian dekat phone ni memang takkan ada masalah. Nak multitasking pun lancar je disebabkan RAM dia yang besar. Dan untuk bermain game dekat phone ni pun tak ada masalah sebab phone ni akan running dengan baik je. Dan pada tahun 2021 ni tak lengkap lah kalau sesebuah smartphone tu tak gunakan skrin berjenis AMOLED. So jangan risau sebab Vivo V23e 5G ni menggunakan panel berjenis AMOLED resolusi Full HD+. Jadi kalau dah gunakan panel yang berjenis AMOLED, tak perlu risaulah tentang kualiti dia. Sebab korang akan dapat kualiti yang paling baik lah kalau gunakan skrin AMOLED ni. Warna yang dihasilkan pun cantik, warna yang vibrant, detail dia pun tajam dan brightness dalam keadaan yang baik. Jadi nak layan apa saja dekat phone ni memang akan terasa best je lah. Nak layan movie ke, layan YouTube ke, memang best je. Dan bercakap pasal movie ni, dia mestilah berkait dengan speaker. Jadi dekat Vivo V23e ni dia ada teknologi high-res audio. So kalau dah ada high-res audio ni, dia akan enhancekan lagi lah bunyi dekat smartphone ni. Serius, memang sedap gila kalau nak tengok movie. Memang layan je. Dan kalau korang minat lagu yang memiliki bass yang berat, memang sedap untuk dengar dekat phone ni. Tapi kalau korang perasan dekat video aku yang sebelum-sebelum ni, aku selalu pertikaikan kenapa Vivo masih bagi water drop screen instead of punch hole display. Cumanya dekat dalam video ni, dekat phone ni, cerita dia akan berbeza sikit lah. Itu boleh dimaafkan kenapa dia bagi water drop screen macam ni. Itu sebab dia menggunakan sensor kamera selfie yang agak besar, 44 megapiksel. Korang boleh bayangkan tak? Kalau dia buat punch hole display, lepas tu dia punya kamera punch hole display tu besar kedabak, aku pun tak rela nak tengok babe. So aku lebih rela water drop screen macam ni lah sebab dia punya sensor kamera selfie tu besar, 44 megapiksel. Disebabkan phone ni memiliki design yang nipis, dia kena korbankanlah saiz bateri dia. Pertama kali pegang phone ni, aku dah boleh jangka yang dia ni tak memiliki bateri yang besar. Jadi dekat Vivo V23e ni mempunyai bateri 4050 mAh. Untuk kegunaan aku lah, bagi aku dah cukup lah untuk kegunaan seharian dengan bateri 4050 mAh. Tapi untuk korang punya daily use, aku tahu macam mana. Ada yang cukup, ada yang tak cukup. Cuma jangan risau sebab phone ni memiliki 44 watt fast charging. Untuk charge penuh phone ni ambil masa yang sekejap je disebabkan fast charging 44 watt. Kesimpulan dia, kalau sekarang ni korang tengah cari sebuah smartphone mid-range yang memiliki kamera yang cantik untuk ambil gambar dan ambil video, terutamanya dekat kamera selfie, mempunyai performance yang padu, software yang lancar dan ringan, mempunyai design yang premium berserta body yang compact. Inilah dia phone yang korang kena masukkan dalam list pembelian phone korang. So guys, nampak itu saja video review untuk Vivo V23e 5G.
Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye.